Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan diparamatnya. Malam ni kita sambung lagi kuliah tafsir. Siri kedua daripada surah Fatir, insyaAllah bermula pada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in yukadzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. Sekiranya mereka itu mendustakan engkau, yakni sekiranya mereka terus menerus mendustakan engkau, tidak mempercayai apa yang engkau sampaikan kepada mereka, maknanya sekiranya mereka itu tidak menerima engkau sebagai Rasul dan tidak mahu mempercayai Al-Quran itu yang diturunkan sebagai kalam Allah, berarti faqad kudzibat rusulun min qablik, sesungguhnya rasul-rasul sebelum daripada engkau telah juga didustakan. Mana ayat ini adalah tasliyah kepada Nabi SAW. Memang sikap orang-orang yang syirik kepada Allah SWT ni, mereka tidak mahu mendengar teguran daripada rasul yang diutuskan kepada mereka. Jadi dalam ayat yang ketiga kita baca baru ni, kenyataan tentang tauhid itu begitu jelas sekali. Kerana tidak ada yang dapat memberi nikmat, tidak ada yang dapat mencipta, tidak ada yang dapat memberi rezeki, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Maka dengan sebab itu hendaklah beribadat kepada Allah, memohon segala hajat kepada Allah SWT. Dalam keadaan begitu jelas tadi, fa'anna tu'fakun, mengapa kamu berpaling? Mengapa kamu dipalingkan daripada menerima hakikat kebenaran ini? Jadi Allah SWT nak cerita kepada kita dalam ayat yang keempat ni, orang yang engkar kepada Allah SWT, syirik kepada Allah SWT, maka tidak pelik mereka itu mendustakan engkau wahai Muhammad. Kenapa mereka tidak percaya kepada tauhid dan mereka tu meneruskan sikap yang selalu menjadi amalan orang-orang kufur sebelum daripada engkau. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Maknanya walaupun mereka tu menentang engkau, menghalang dakwah engkau, mereka semua tu akan balik kepada Allah SWT untuk Allah SWT memberi balasan, untuk Allah SWT membuat keputusan sesuai dengan amal masing-masing dan akan diberi balasan. Maknanya masing-masing yang mendustakan akan mendapat hukuman azab, dan orang yang didustakan, yakni Nabi itu, akan mendapat ganjaran yang besar. Jadi semua tu akan balik kepada Allah SWT, akan ditentukan keputusan masing-masing.
Ya ayuhan nas, ayat yang berikut ni panggil Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Ini adalah ya ayuhan nas yang kedua. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah ni, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maknanya walaupun golongan yang engkar itu mendustakan apa yang engkau bawa wahai Muhammad, walaupun umat-umat terdahulu mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka, janji Allah Ta'ala itu tetap benar. Maknanya mereka tidak percaya janji Allah itu benar, lalu mereka mendustakan. Tetapi Allah SWT kata janji Allah Ta'ala itu tetap benar, akan berlaku. Fala taghurannakumul hayatud dunya. Jadi Allah SWT nak beri ganjaran janji dia ni benar di akhirat nanti. Fala taghuran, janganlah kamu terpedaya dengan kehidupan dunia ni, mana kekayaan yang mereka miliki, kekurangan, kefakiran yang kamu hadapi sekarang dengan sebab beriman. Mereka yang kaya, yang berpangkat, yang berkedudukan, yang mempunyai kuasa, mempunyai pengaruh itu, mereka dalam keadaan syirik kepada Allah SWT, mereka mendapat segala kekayaan tadi, sementara kamu beriman kepada Allah SWT masih lagi dalam keadaan fakir. Maka jangan kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Sebab apa? Sebab kehidupan dunia ni, ini satu ujian kepada manusia. Kemuliaan yang manusia dapat ketika dia berada di dunia ni bukanlah satu kemuliaan yang mutlak. Kemuliaan yang mutlak tu bila mana manusia itu tunduk, patuh kepada perintah Allah SWT. Maka sebab itulah kekayaan ataupun kefakiran di dunia ni bukanlah penentu. Yang menentukan adalah iman dan amal. Jadi Allah SWT mengingatkan kepada setiap daripada kita ni jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Kesenangan yang dinikmati, kekayaan yang dimiliki, semua ni bersifat sementara. Wala yaghurannakum billahil gharur, janganlah kamu membiarkan syaitan yang pandai memperdayakan itu memperdayakan kamu tentang Allah. Maknanya peringatan kepada orang beriman ni, fala yaghurannakum billahil gharur, mana syaitan yang selalu memperdayakan kamu tu, janganlah kamu sampai terpedaya bila mana dia menceritakan tentang Allah. Mana syaitan kata kekayaan yang kamu dapat ini, inilah kekayaan yang kamu akan terima di akhirat nanti walaupun kamu tidak beriman. Syaitan kata kepada orang kafir. Sebab orang kafir kata ni, kalau syurga tu ada, kita lebih layak mendapat syurga. Kenapa? Karena sekarang Allah Ta'ala telah bagi syurga, kekayaan kepada kita. Jadi kalau apa-apa dijanjikan kepada kita, kekayaan, kemewahan, itu pasti kita akan dapat. Sebab apa? Sebab melihat kepada keadaan sekarang. Kerana Allah Ta'ala bagi kepada kita kekayaan, mana tanda Allah Ta'ala sayang. Itu kata pokok kafir. Jadi pokok kafir ni dibisikkan oleh syaitan. Syaitan memperdayakan pada mereka. Mereka kata tak apa, kekayaan kamu ni adalah penentu kekayaan di akhirat nanti. Kamu lebih layak mendapat kekayaan di akhirat kerana kekayaan yang kamu miliki sekarang. Kerana apa? Kerana kalau kita salah, kalau kita ni Allah Ta'ala murka, takkan Allah SWT nak bagi kehidupan yang begitu mewah ni, kekayaan yang melimpah ruah. Tentu Allah SWT tidak akan bagi kalau kita ni Allah SWT murka. Maknanya kalau kita buat sekarang ni, sembah berhala, minta apa-apa, itu betul dah kata mereka. Sebab kalau benda tu salah, takkan Allah SWT biarkan kita. Kalau benda tu salah, takkanlah Allah SWT terus menerus memberi nikmat kepada kita. Jadi mereka terpedaya tentang cara Allah SWT melayani manusia. Jadi Allah SWT ada peraturan dia dah tentang kehidupan dunia ni, iaitu kehidupan ni adalah ujian. Dan dia akan bagi rezeki, dia akan buka rezeki kepada siapa-siapa. Sebab dalam ayat yang kita baca sebelum pada ni, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa-apa yang Allah SWT buka rahmat kepada manusia, apa-apa rahmat yang Allah SWT bukakan kepada manusia, maka tidak ada siapa pun yang dapat menghalang. Jadi Allah SWT sebut di sini rahmat yang dia buka ni,
bukan khusus pada orang beriman saja. Sebab Allah Ta'ala kata adnas, manusia. Manusia ni ada hak beriman, ada hak kufur. Jadi semua tu berhak dapat. Orang beriman berhak dapat rezeki, orang kafir pun berhak dapat rezeki kok. Cuma mereka dapat tu dalam keadaan Allah Ta'ala suka ke tidak. Maknanya kalau dia terima rezeki, lalu dia bersyukur, Allah Ta'ala kena. Tapi kalau dia terima rezeki, dalam keadaan kemudian dia terus syirik kepada Allah Ta'ala, tidak bersyukur, kufur kepada Allah Ta'ala, itu Allah SWT murka. Jadi Allah SWT boleh memberi rezeki kepada siapa-siapa dia nak, tanpa mengira kufur ataupun iman orang itu. Sebab kehidupan dunia ni kehidupan ujian. Salah satu daripada ujian Allah SWT, dia berikan kepada manusia itu kekayaan tanpa mengira iman dan amal seseorang. Ada kalanya syaitan ni memperdayakan manusia. Mereka kata tak apa, ada akhirat nanti dah, kita akan ada pemberi syafaat, dia akan tolong kita. Orang kafir, orang yang zalim ni, mereka banyak melakukan kejahatan. Mereka beralasan bahawa roh-roh malaikat-malaikat orang kita puja, kita panggil, kita minta ni, dia dapat menolong kita di hadapan Allah SWT nanti. Kalau Allah SWT murka, jadi malaikat ni akan minta kepada Allah SWT untuk kita. Kerana kita atas dunia ni selalu menyebut-nyebut malaikat, memuja malaikat, panggil malaikat. Jadi malaikat ni akan tolong kita. Jadi mereka terpedaya, mereka diperdayakan oleh syaitan. Jadi seseorang itu janganlah dia terpedaya dengan kehidupan dunia, dan dia kena ingat janji Allah Ta'ala tu benar. Maknanya walaupun dia tidak dapat di dunia ni segala kemewahan, kekayaan, Allah SWT kalau dia berjanji untuk memberi ganjaran yang besar kepada orang beriman, pasti benda tu akan dapat di akhirat nanti. Jadi kalau kita perhati ayat yang kelima yang bermula dengan ya ayuhan nas, dan ayat yang ketiga ya ayuhan nas juga, dua-dua ya ayuhan nas ni memberitahu kepada kita dua usul, dua prinsip untuk kita dapat kejayaan dalam kehidupan dunia. Iaitu yang pertama, ya ayuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum tu, maknanya kita kena zikrullah, ingat pada Allah Ta'ala, kerana dia memberi nikmat kepada kita. Maknanya usul, prinsip untuk kita mendapat kejayaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, ingat nikmat Allah, maknanya ingat kepada Allah yang memberi nikmat kepada kita. Ayat yang kelima pula, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq, ini disebutkan sebagai fikir akhirat. Kita using hari akhirat. Kita tidak terpedaya dengan kehidupan dunia, kita fikir, kita bimbang tentang akhirat kita. Mana dua perkara dipetik. Zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala, kemudian fikir akhirat. Kita bimbang di akhirat kita nanti macam mana. Jadi orang yang tidak terpedaya dengan kehidupan dunia ni, maknanya dia ada tawajuh, dia ada fokus kepada hari akhirat. Dia fikir tentang akhirat, dia using tentang akhirat. Jadi cara seseorang itu using tentang akhirat, maknanya dia tidak terpedaya dengan kehidupan dunia. Kalau dia ralik, dia dibuai dengan kemewahan, dia menikmati dunia dengan semewah-mewahnya tanpa fikir tentang akhirat, bagaimana nanti keadaan dia dalam kubur, bagaimana nanti dia di pada mahsyar, surat amal dia terima macam mana, dia melintas sisi sirat macam mana, dia fikir benda-benda lagu ni, maka itu mendorongnya untuk memperbaiki amalnya, berusaha untuk melakukan apa jua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan cara ni dia tidak tertipu. Bila dia ada zikrullah, bila dia ada fikir akhirat, dia tidak akan tertipu oleh kehidupan dunia, dia tidak akan tertipu oleh syaitan. Maka itu kejayaan yang besar. Inna syaitana lakum adu. Ni Allah SWT nak cerita kepada kita, syaitan yang menghalang kita daripada mendapat kejayaan.
Syaitan ni dia akan berusaha mengalihkan kita daripada zikrullah. Dia sentiasa berusaha nak alih kita daripada fikir akhirat. Jadi orang yang ada sifat ni, mengalihkan kita daripada fikir akhirat, mengalihkan kita daripada ingat pada Allah Ta'ala, ini layak dipanggil sebagai musuh. Jadi Allah Ta'ala kata, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Maknanya musuh dulu lagi. Kalau kita nak kata musuh azali pun boleh lah. Maknanya masa kejadian kita ni, syaitan keliling dia tengok. Bila Allah Ta'ala cipta manusia Adam ni, sebelum ditiupkan ruh, syaitan dia tengok dah keliling. Dia tawah tengok gapo tu yang nak buat ni. Sebab dia mai tengok tu sebab Allah Ta'ala buat dengan tangan dia. Lima khalaqtu biyadai. Allah, aku cipta manusia ni, Adam ni dengan tangan aku. Jadi dia nak tengok, dia tengok tu gelonggung. Manusia ni gelonggung. Dia pun nampak jenis tak tetap ni manusia ni. Jadi itu bacaan syaitan. Jadi start daripada tu ada kebencian dah, sehinggalah Allah SWT perintahkan kepada mereka sujud kepada Adam, sujud hormat. Jadi dia bantah. Dia kata kejadian aku ni lebih mulia lagi daripada Adam. Jadi dia tidak mahu sujud, dia kufur kepada perintah Allah Ta'ala. Jadi bermula daripada situlah syaitan diusir daripada syurga, terkeluar daripada jemaah malaikat. Dan dia berjanji dengan Allah SWT untuk menyesatkan kita. Perjanjian dia dengan Allah SWT, nekat dia. Jadi kita kena faham lah, berapa kali Allah SWT cerita kepada kita tentang permusuhan iblis terhadap Adam, dan permusuhan itu adalah permusuhan yang berterusan. Perseteruan antara syaitan, antara iblis dengan Adam ni bukan setakat mereka berdua, bukan setakat iblis dengan Adam, iblis dengan Hawa, tapi berterusan kepada anak cucu dia sampai bila-bila. Jadi kita kena faham. Jadi syaitan ni, oleh kerana dia musuh kita, maka kamu kena anggap sebagai musuh. Mana tak boleh buat teman rapat, tak boleh buat minta pendapat, tidak boleh nak jadikan sebagai sahabat teman, tak boleh. Kerana apa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Mana dia nak mengajak kamu ni menjadi golongan dia, parti dia, hizib. Innama yad'u hizbah, dia sebenarnya menyeru pasukan dia, parti dia, puak dia untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Maknanya syaitan ni mengajak kamu berdamai dengan dia, bersahabat dengan dia, dan bila jadi sahabat dia dengan buah dia, maknanya kita telah menjadi hizib dia, parti dia, ahli parti. Ahli parti, dan kesudahannya dia akan pastikan kita ni masuk menjadi neraka, menjadi penghuni neraka sa'id, menjadi ashabus sa'id. Jadi syaitan ni dia cara macam mana? Dia memperdayakan kamu, dia menjanjikan kepada kamu macam-macam. Itu kerja syaitan, menghalang manusia daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa iqamis salah. Sebenarnya syaitan ni dia mahu menjerumuskan kamu dalam perbalahan, dalam permusuhan, dalam kebencian. Dengan cara mana? Dengan cara minum arak, dengan cara judi dan sebagainya. Dan dia nak menyekat kamu daripada ingat kepada Allah Ta'ala, daripada mendirikan semaya. Itu tujuan syaitan. Jadi Allah SWT memperingatkan kepada kita, wa'ani buduni hadza siratum mustaqim. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa'ani buduni hadza siratum mustaqim. Tidakkah aku pesan kepada kamu, wahai sekalian anak Adam, alam ahad ilaikum ya bani adam la ta'budu syaitan, janganlah kamu tunduk patuh kepada syaitan yang mengajak kamu dengan macam-macam kejahatan,
Kerana dia adalah musuh yang nyata. Nyata permusuhan dia tu. Sebab hak dia suruh tu, walaupun mula-mula nampak baik, akan jelas kejahatan. Macam dia berperdaya ke manusia, dia kata hak wali masyhur lah zaman dulu tu. Macam mana nak capai ketinggian maqam di sisi Allah Ta'ala. Jadi syaitan yang mari dalam rupa syekh, dia kata mu kena buat maksiat dulu. Bila dia buat maksiat sekali, kamu menyesal dengan sebenarnya menyesal, kamu pun bertaubat, maka ketika tu taubat tu lebih hebat lagi. Berbanding daripada tak pernah buat maksiat tiba-tiba bertaubat. Dia kata lebih hebat lagi buat maksiat kemudian bertaubat. Jadi kawan ni percayalah kepada iblis ni. Dia pun buat maksiat. Antara maksiat yang dia pilihnya minum arak. Jadi mula-mula syaitan dia kata, kamu pilihlah nak curi ke, nak merampok ke, nak berzina ke, nak bunuh ke. Akhir dia pilih minum arak. Dia rasa minum arak tak ada gapo. Apa yang berlaku, dia minum arak tu, dia mabuk, dia berzina, kemudian dia bunuh. Dia bunuh, maknanya semua dia buat. Akhirnya dia dalam keadaan tertipu. Sebab itulah orang kata buat jahat ni jangan sekali. Sesekali pun jangan, sekali pun jangan. Sebab bila kita buat kejahatan, syaitan akan memperdayakan kita. Syaitan akan kata tak apa, kamu sempat bertaubat, dah lah taubat, minta maaf ke apa semua. Jadi nyawa ni bukan di tangan kita, di tangan Allah SWT. Jadi jangan kita diperdayakan oleh syaitan. Jadi hak dia hendaknya supaya kita ni menjadi teman dia dalam neraka. Dan dalam beberapa surah yang lain, syaitan ni dia akan berlepas diri. Itu dalam surah Al-Anfal kita baca itu. Surah Anfal itu, syaitan bila di akhirat nanti dia berlepas diri daripada kita. Padahal dia lah yang menyesatkan kita. Jadi dia berlepas diri. Jadi syaitan ni dia nak supaya kita ni menjadi seperti dia. Allah SWT memberi peringatan, ashabus sa'ir ni adalah orang yang kufur kepada Allah SWT, allazina kafaru lahum azabun syadid. Orang-orang yang kafir, maknanya orang yang dihasut oleh syaitan, diperdayakan oleh syaitan sehingga dia lupa kepada Allah, dia lupa pada hari akhirat, lalu dia kufur kepada Allah SWT, maka balasan kepada mereka itu lahum azabun syadid. Mereka mendapat azab yang begitu dahsyat, azab yang sangat keras. Wallazina amanu wa amilus solihat, sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maknanya mereka ni tidak diperdayakan oleh syaitan. Mereka tetap fikir tentang akhirat, mereka tetap ingat kepada Allah SWT. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Untuk mereka itu keampunan dan ganjaran pahala yang besar. Maknanya Allah SWT janjikan untuk mereka itu keampunan. Maknanya keampunan itu mula-mula Allah SWT janjikan kepada kita sebab manusia ni tidak dapat tidak. Dia ada kesalahan dia, maka Allah Ta'ala janjikan keampunan. Jadi syaitan ni kadang-kadang dia kata mu buat jahat ni Tuhan tak apa. Jadi orang pun jadi dia pun jadi tak nak bertaubat pada Allah SWT. Itu syaitan memperdayakan juga manusia lagu tu. Syaitan kata mu telajak dah ni, nak patah balik, nak U-turn balik, tak ada, lewat benar dah ni, umur 80 70 dah. Dah pakai mati gini, sudah dengan gini ya. Nak patah balik tak ada, mu nak qada semula kau semaya-semaya dulu. Lebih baik kufur kata dia. Jadi itu syaitan memperdayakan manusia. Jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, walaupun sebesar zarah iman dia, maknanya ada untuknya itu ganjaran yang besar juga, walaupun dia lewat. Maknanya orang yang ada melakukan kesalahan, adalah dia bertaubat kepada Allah SWT. Jangan dia rasa jangan dia rasa dosa dia tu lebih besar lagi daripada keampunan Allah. Itu salah. Keampunan Allah SWT itu lebih besar lagi, lebih banyak lagi berbanding dengan maksiat yang manusia buat. Begitu juga janganlah dia rasa amal ibadat dia tu lebih besar lagi daripada rahmat Allah.
sebanyak mana dia beribadat pada Allah SWT, dia tidak boleh beranggapan bahawa ibadat dia tu lebih besar lagi daripada hidayah, daripada nikmat, daripada taufik Allah SWT. Dia kena rasa dia buat tu sikit jika dibandingkan dengan rahmat pemberi Allah, nikmat pemberi Allah SWT. Jadi syaitan memperdayakan manusia lagu tu lah. Hebat dah kamu beribadat ni setara ni dah, orang yang tak ada setara kamu ni. Jadi kita pun rasa aku ni wali dah, tinggi di sisi Allah Ta'ala, pendudukan yang mulia. Tu syaitan nak kita tertipu lagu tu. Jadi ahli ibadat lagu tu syaitan kata, oh banyak dah ibadat kamu ni, hebat dah. Buat lagi. Biar orang nampak, biar orang tahu ibadat kamu ni hebat. Ahli maksiat syaitan kata, tak payah taubat, berat menamu ni, tak boleh. Tuhan tak maaf pada kamu. Tu syaitan memperdayakan manusia juga. Setengah tu syaitan kata tak apa, buat dulu, dia taubat kemudian. Jadi macam-macam manusia ni dia diperdayakan oleh syaitan. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Apakah patut orang yang buruk perbuatannya itu menganggap baik perbuatannya? Itu dia terjemah lagu tu ni. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Apakah patut orang-orang yang dia tu diperlihatkan sebagai molek perbuatan jahat dia? Mana antara kerjaan syaitan ni, hak benda jahat, hak benda wuduh, hak benda salah, syaitan akan memperlihatkan sebagai comel, molek. Macam orang kafir lah. Orang kafir, orang kafir ni dia rasa molek hebat, begitu kita kata hebat lah. Dia anggap macam mana? Dia buat tatu, dia buat tatu, dia buh gambar lah, dia buh macam-macam, pala korok lah. Kadang-kadang nampak pewok kita tengok dengan bunga-bunga tu. Jadi dia rasa hebat, dia rasa bila ada tatu so ni kak, orang gagah, orang hebat, orang berani. Ada macam-macam, buat bunga lah apa, kadang-kadang benda tak belah mana buat, tak padan, tak uduh. Tapi setengah tu kita tengok memang kelah seni dia tu, kesenian dia tu. Jadi benda tu dia anggap molek syaitan lah. Syaitan menghasut kata, membuat lagu ni comel ni, hebat, orang tengok ni hebat, buka selok ni nampak ada. Ada tu siapa penuh perut dia tu, atas kepala pun ada, atas belakang pun ada, betis tu tak ada. Mana dia tak payah pakai baju dah, tak payah pakai seluar dah, pakai hatu je. Jadi syaitan memperlihatkan pada manusia comel lagu tu. Itu kerja syaitan. Macam juga LGBT ni, syaitan juga. Skru dengan skru boleh buat kerja. Skru dia dengan nak. Tapi syaitan kata, tak apa, Tuhan buat, ada lubang. Nak tu Tuhan buat. Dia kata Tuhan buat. Hatu tu selalu dari keluarga lain. Bukan tempat orang nana. Tempat nana lain. Jadi syaitan memperlihatkan kepada manusia, tak apa boleh. Jadi itu kerja syaitan. Benda hak keji, benda yang buruk, benda yang kotor, syaitan mari selalu buat. Arak. Orang arak ni dia tidak perah juru gitu dak. Orang hangga perah tak ada. Yang legal. Yang legal dengan kaki tu. Dak. Patuh tu dia minum. Ya. Begitu juga. Kubah kaki pendek, tak ada tekuk tu. Dah. Nak sebelah mana? Bila tak ada sebelah dia kata. Dia tikar perut, tikar pinggang, tikar atas belakang, nak suruh mati juga. Jadi syaitan lah memperlihatkan sebagai molek ni, sedap ni, terbaik, macam-macam. Itu kerja syaitan. Dia tidak faham. Hak gotu tu Allah Ta'ala buat bukan untuk manusia. Walaupun benda tu hidup, benda tu ada. Dia mari pemikiran manusia ni, kalau khinzir tu haram, tak kira Tuhan buat. Dia rasa waktu tu makanan dia. Pas cacing tu, apa dia buat? Allah.
Patut Allah SWT buat untuk siapa? Siapa dia pergi makan cacing? Tapi ada orang kata boleh makan, segala hidup boleh makan. Macam-macam manusia dia diperdayakan oleh syaitan. Dia tidak faham peraturan Allah SWT dalam kehidupan ni. Padahal benda ni benda sains. Cacing tu perlu untuk tanah, supaya subur tanah. Jadi tanah tu bila subur, pokok tumbuh molek. Dan pokok tu sendiri ada yang buah dia kita tak boleh makan, ada yang boleh. Jadi Allah Ta'ala telah tetapkan peraturan dia macam-macam, dan kita kena tahu hukum-hukum tadi. Jadi ada benda yang Allah SWT buat untuk kita sebagai makanan dan sebagai benda lain, sebagai untuk macam-macam lah. Kalau kata daun ketum mudah, daun ketum Tuhan buat untuk gapo. Lepas tu kita pula, budak-budak kita pula minum ketum bubuh Panado. Mana nak suruh pening, nak suruh bangun tak boleh mikir. Sedangkan benda tu orang tua-tua dulu dengan guna dengan ada manfaat, dengan ada tujuan. Super morphing benda tu kalau duduk hospital ada kerjaan. Doktor-doktor guna untuk pembedahan, untuk ni askar perang pun dia guna tu juga. Nak hilang sakit ke apa semua tu. Tiba-tiba boleh kau budak-budak kita ni dia guna untuk naik bintang koma. Jadi manusia ni dia diperdayakan oleh syaitan. Jadi amal hak jahat tu diperlihatkan kepada dia, yakni oleh syaitan, jadi molek. Macam juga penyembahan berhala. Minta dengan letak pada pakai tangkap. Contoh, kita tengok orang agama lain. Dia ada gantung patung tu, patung ni. Dia kata kalau gantung tekak hak ni selamat kita, terpelihara. Ada kekuatan, ada semangat kita, kata dia. Jadi benda tu syaitan lah kata. Syaitan kata kepada manusia kalau gantung tekak benda ni kita akan jadi tenang, hebat. Macam-macam lah manusia gantung. Ada orang gantung patung tu, patung ni, macam-macam jenis benda dia letak untuk menenangkan fikiran, menenteramkan jiwa dia, untuk mari keyakinan. Itu semua syaitan memperdayakan manusia. Jadi sehinggalah benda yang hak dianggap sebagai batin, benda batin dianggap sebagai hak oleh orang-orang yang telah diperdayakan oleh syaitan. Syaitan tu menampakkan molek sebelah binatang untuk berhala zaman jahiliah dulu. Kalau orang kita ni sembelih di kubur, minta nombor ekor. Jadi itu semua manusia yang telah diperdayakan oleh syaitan, benda yang buruk, benda yang jahat, kotor itu. Jadi dia nampak comel, dia nampak molek. Fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Maka Allah SWT boleh menghendaki, dia boleh menyesatkan siapa-siapa yang dia kehendaki, dan dia boleh memberi hidayah kepada siapa dia nak. Maknanya Allah Ta'ala memberi hidayah dengan undang-undang dia, dengan kehendak dia, peraturan dia, dan dia boleh menyesatkan manusia dengan peraturan dia juga. Maksud man yasha' hak dia nak ni mengikut masyiatullah ni, mengikut kehendak Allah. Untuk dapat hidayah, Allah Ta'ala tetapkan peraturan yang mesti kita kena ikut. Menjadi sesat tu bukan manusia tu automatik dia sesat, tidak. Allah Ta'ala telah tetapkan peraturan-peraturan yang mana kalau manusia langgar, dia akan jadi sesat. Jadi dia ada konun hidayah, ada konun kesesatan. Sebab untuk mendapat hidayah dan sebab boleh jadi sesat, Allah SWT telah tetapkan. Antaranya kalau orang tu diberi nasihat, dia tak boleh dengar, maka Tuhan akan kunci hati dia. Sebab apa? Sebab sikap dia tu sendiri tak boleh dengar. Tak boleh dengar nasihat, memandai lekeh kepada orang yang memberi nasihat, berasa sombong, takabur, tak ada orang yang memberi nasihat, maka dia tidak akan dapat hidayah. Tetapi Allah SWT lagu tidak. Sebab dia telah tutup
keinginan untuk mendengar, maka Allah SWT kunci pintu hati dia daripada beriman, maka dia jadi sesak. Jadi Allah Ta'ala menyesatkan manusia dan memberi hidayah pada manusia ni mengikut kehendak dia, maknanya ada peraturan dia dah. Itu Allah Ta'ala telah memberi akal kepada manusia untuk berfikir. Mari Rasul ada kitab, Allah Ta'ala suruh kita dengar, suruh mikir. Lepas tu timbal nak jadi beriman ke nak jadi kufur, terserah kepada manusia. Jadi manusia tu dia sesat kerana kehendak dia. Bila dia telah menyeleweng, falamma azaru azaghallahu qulubahum, bila mana manusia tu memilih dengan sendiri jalan yang menyeleweng, jadi Allah Ta'ala lock dia pergi menyeleweng, kerana itu kehendak dia, pilihan dia sendiri. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, janganlah kamu membiarkan diri kamu binasa kerana menyesal, sedih terhadap mereka itu. Maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW, balik pada ayat-ayat keempat, orang yang mendustakan ajaran engkau wahai Muhammad, setelah mana kamu memberi peringatan, kamu berdakwah, kamu menasihati mereka, kamu memberi amaran kepada mereka, mereka tetap menolak, maka lagilah kepada mereka tu. Yang ini bukan tanggungjawab kamu lagi dah. Setelah mana kamu berhujah dengan mereka, maka dengan sebab tu kamu tidak perlu bersedih, bersedih terhadap kekufuran mereka. Kamu tidak perlu kamu tidak patut membiarkan diri kamu tu binasa kerana memikirkan hal mereka yang menentang kamu tu. Kenapa? Kerana mereka sendiri memilih kesesatan dan Allah Ta'ala kunci pintu hati mereka itu adalah kerana perbuatan mereka. Innallaha alimun bima yasna'un. Allah SWT Maha mengetahui dengan apa yang mereka perbuatkan. Maknanya mereka jadi sesat tu atas perbuatan mereka sendiri, atas sikap mereka. Dalam ayat yang keempat tu, mereka mendustakan engkau, tidak mahu percaya engkau sebagai Rasul, tidak mahu mempercayai Al-Quran yang dibacakan oleh kamu kepada mereka. Mereka kufur kepada nikmat Allah Ta'ala, mereka mengabaikan amaran. Jadi perbuatan mereka tu pilihan mereka sendiri, maka tidak perlu kamu merasa sedih terhadap kekufuran mereka, kerana mereka itu Allah telah kunci pintu hati mereka. Kemudian ayat ke-9 ni, ayat ke-9 Allah SWT cerita kepada kita dalil tauhid. Maknanya balik semula kepada ayat yang ketiga, yang mana Allah SWT cerita tentang rahmat dia. Antara rahmat dia tu hujan lah. Tapi sebelum mari hujan tu, dia mari angin dulu. Dia mari alamat tanda kepada rahmat. Maknanya ada berangin tu, maknanya hujan akan mari. Jadi itu antara nikmat Allah SWT yang Allah SWT berikan kepada manusia, yang mana sepatutnya itu menjadi sebab manusia bersyukur, manusia beriman kepada Allah SWT. Itu insyaAllah kita sambung pada siri akan datang. Jadi setakat saja apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.